Bismillah, bismillah. Percubaan suara. Bismillah, bismillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Percubaan suara 1 2 3. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, boleh tolong bantu saya bagi sikit komen. Tuan-tuan dengar atau tidak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul-Adha. Aidukum mubarak wa kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah. Tuan Satonaka Halu, suara dengar macam mana? Dengar tapi perlahan. Okey, saya cuba rapatkan. Okey, macam mana suara sekarang? Jelas insya-Allah. Okey, insya-Allah kita start insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keizinan kepada kita untuk kita adakan majlis ilmu. Di malam hari raya Idul Fitri ini kita mengambil sedikit peluang untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ghafarallahu lana wa lakum wa kullu 'am wa antum bi khair. Kepada semua muslimin muslimat, terutamanya penonton-penonton yang bersama dengan saya pada malam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah yang kita lakukan pada 10 hari Zulhijjah. Dan hari ini kita masuk pada hari ke-10, hari kemuncak daripada 10 hari Zulhijjah. Setelah kita menjalani sepanjang hari ini, hari-hari Arafah, semoga Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan-permintaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, terima puasa kita, terima solat kita, terima qiyam kita dan segala amal ibadah yang disyariatkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus beramal di hari-hari yang barakah ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita memulakan kuliah kita membincangkan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah karangan Dr. Umar bin Muslim Al-Husaini hafizahullah, suka saya mengingatkan berkaitan dengan beberapa perkara berkaitan dengan Idul Adha. Kita pada malam ini telah pun masuk pada hari raya Idul Adha. Dan hari raya Idul Adha merupakan hari-hari terbaik dunia, hari-hari terbaik sepanjang tahun, sehingga ulama khilaf. Sebahagian ulama mengatakan Idul Adha lebih mulia daripada hari Arafah, sebahagian yang lain mengatakan bahawa hari Arafah lebih mulia. Dua hari ini antara hari-hari yang paling mulia, kerana Nabi SAW sebutkan, Nabi kata afdalul ayyam indallahi yauman nahri thumma yaumal qarri. Sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya kurban, hari sembelihan, kemudian yaumul qar, kemudian hari-hari orang berada di Mina, hari-hari tasyriq. Dan
perbincangannya panjang berkaitan dengan manakah yang lebih afdal dari segi hujah masing-masing. Cuma kita tahu bahawa hari ini antara hari-hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari raya ini sebagai ganti kepada perayaan-perayaan umat Islam yang lain. Selepas Allah syariatkan dua hari raya ini, hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri, maka tidak ada satu hari raya pun yang boleh disandarkan kepada agama kecuali dua perayaan ini. Perayaan agama yang ada hubung kaitnya dengan hukum syarak yang perlu merujuk kepada kaifiah dan cara perlaksanaannya adalah hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Sebab itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah Munawwarah, Nabi melihat golongan Ansar mempunyai dua perayaan yang mana mereka merayakan hari tersebut dengan pelbagai permainan dan dengan nyanyian-nyanyian badu ketika itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma." Allah Subhanahu wa taala telah gantikan dua perayaan ini dengan perayaan yang lebih baik daripada yang ada pada kalian, Yaumun Nahri wa Yaumul Fitri. Hari raya Kurban dan hari raya Idul Fitri. Dan antara dua hari raya ini sudah tentu hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha lebih mulia berbanding dengan Idul Fitri. Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan yang disyariatkan pada raya Kurban ini lebih daripada amalan-amalan yang disyariatkan di raya haji. Ketika di raya Idul Fitri, ketika Idul Fitri, amalan khusus untuk kita berhari raya adalah kita solat hari raya. Selain mereka yang sama makan, minum sebagainya, dan amalan secara spesifik amal ibadahnya takbir dan juga solat hari raya. Manakala untuk Idul Adha Allah tambah lagi. Allah kata fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kepada Allah dan sembelihlah. Ada ibadah sembelihan, ada ibadah kurban. Manakala takbir untuk hari raya Idul Adha sangat berbeza dengan takbir dari segi masanya, sangat berbeza daripada takbir Idul Fitri. Di Idul Fitri kita hanya disyariatkan takbir selepas masuk waktu maghrib, sehinggalah waktu tunai kita sehinggalah waktu kita tunaikan solat Idul Fitri. Manakala takbir untuk Idul Adha, untuk Zulhijjah, kita dah mula bertakbir sejak daripada 1 Zulhijjah dengan takbir yang mutlak, iaitu takbir pada waktu-waktu yang kosong, waktu-waktu terluang tanpa terikat dengan keadaan dan masa tertentu. Kita bertakbir, bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak takbir sejak daripada awal Zulhijjah. Dan tiba sahaja hari Arafah, pada hari pagi tadi, start waktu fajar, kita dah mula takbir muqayyad, iaitu kita takbir selepas selesai solat fardu. Setelah kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Astaghfirullah. Kemudian kita terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lepas kita baca dua bacaan ringkas ini, kita terus takbir dengan suara yang kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehingga akhir. Jadi kita takbir, perbanyakkan takbir. Takbir ini merupakan takbir yang dinamakan sebagai takbir muqayyad, iaitu takbir yang disyariatkan untuk kita lakukan setelah kita selesai melakukan ibadat solat. Jadi dari segi kemuliaan hari raya Idul Adha, ianya lebih mulia daripada Idul Fitri secara ijma'. Manakala khilaf hanya berlaku antara Idul Adha dengan hari Arafah. Kalau dilihat dari segi amalan jemaah haji, hari raya Idul Adha lebih banyak. Hari raya Idul Adha lebih banyak disyariatkan amalan-amalannya. Hari ini adalah hari yang terkumpulnya amalan-amalan utama. Paling banyak sekali amalan dilakukan ialah pada hari raya Idul Adha. Orang jemaah haji pada hari ini, pada hari raya besok pagi, mereka akan ikut pada masa besok pagi, mereka awal-awal sekali mereka bertolak daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Kemudian mereka melontar Jamrah Aqabah.
kemudian mereka bercukur, kemudian mereka menyembelih kambing, menyembelih dam, menyembelih udhiyah atau menyembelih hadyu, kemudian mereka tawaf ifadah, dan berlaku tahallul juga berlaku pada hari ini. Jadi untuk jemaah haji, amalan yang paling banyak sekali disyariatkan adalah pada hari yang ke-10. Manakala untuk kita yang tidak pergi ke Mekah, amalan yang disyariatkan kepada kita adalah beberapa amalan yang saya akan sentuh secara ringkas sebentar lagi. Okey. Namun kalau kita lihat kepada fadilat Arafah untuk kita, kita sebab orang-orang yang tidak berpeluang untuk menunaikan ibadah haji, kita dapati bahawa banyak amalan-amalan yang disyariatkan kepada kita yang kita boleh lakukan, dan yang disyariatkan secara khas untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Adil. Hari Arafah kita tak dapat pergi haji, tapi kita ada zikir yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Ketika di Arafah dan hari-hari jemaah sibuk dengan talbiyah di Makkah Al-Mukarramah, kita masih lagi boleh beramal, iaitu kita sibuk dengan takbir. Talbiyah digantikan dengan takbir. Maksudnya kita boleh mampu bertakbir di rumah kita. Jadi kita tidak meninggal, kita masih lagi boleh beramal. Ketika di hari Arafah mereka alhamdulillah diberikan kelebihan untuk hadir dan berwukuf di Arafah, kita di rumah kita masih lagi dapat beramal ibadat, iaitu beramal ibadat secara khusus, iaitu puasa hari Arafah. Yang mana puasa hari Arafah tidak disyariatkan kepada ahli Arafah. Ahli Arafah mereka sunnahnya berbuka. Manakala untuk kita yang tidak ada di Arafah, kita disunatkan untuk berpuasa. Mereka pada hari ke-10 hari raya mereka sembelih hadyu, kita sini sembelih udhiyah. Mereka sembelih hadyu yang berkaitan dengan amal ibadah haji, sembelihan mereka. Kita sembelih udhiyah berkaitan dengan ibadah korban. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan umat Islam secara keseluruhannya. Semoga Allah Subhanahu wa terima amal baik kita. Jadi, yang perkara pertama sekali yang perlu kita tahu bahawa hari raya Idul Adha antara hari-hari terbaik dunia. Antara hari-hari terbaik dunia dan antara hari-hari raya. Sebetulnya amal ibadah yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ketahui pada hari besok, pertama sekali adalah kita tidak berpuasa. Berbuka. Sunnah pada hari besok kita tidak berpuasa, kita berbuka, kita makan, kita minum. Dan ini makan dan minum kita sekiranya kita lakukan atas dasar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata ayyamu tashriq min ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari raya kurban dan hari-hari tasyrik merupakan hari makan, hari minum dan hari zikrullah. Dan Allah juga sebut wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Bila kita tengok pada ayat ni, Allah suruh kita berzikir, Allah suruh kita makan dan minum. Jadi makan dan minum ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari besok amalan pertama yang kita lakukan, yang semua orang mampu lakukan. Cuma bezanya ada orang dapat pahala kerana dia mengetahui dia lakukan perkara ini kerana taat pada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang hari rayanya merupakan hari raya adat dan hanyalah sebagai satu kebiasaan ketika tiba musimnya. Hari kita beraya, Nabi SAW perintahkan kepada Nabi beritahu ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Riwayat Muslim. Hari tasyrik iaitu termasuk hari raya selepas raya. Manakala hari raya ada hadis khas. Nabi SAW melarang kita daripada makan pada hari Aidil Fitri dan Aidil Nahri. Rasulullah SAW naha an siyami yaumaini, yaumul fitri wa yaumin nahri, seperti kata Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi hari raya dilarang kita untuk makan. Wajib kita makan. Hari tasyrik Nabi sebutkan bahawa merupakan hari yang diperuntukkan untuk kita makan, minum dan zikrullah. Jadi amalan pertama yang tuan-tuan sedia iaitu makan. Besok jangan berpuasa. Ini perkara pertama. Yang kedua, tiba hari raya, takbir. Sekarang ni tuan-tuan sambil dengar tuan-tuan boleh sambil takbir. Sekiranya takbir itu tidak mengganggu pendengaran, tidak mengganggu pemahaman.
Kalau boleh takbir, boleh dengar takbir sambil takbir dengan suara yang sederhana sambil dengar kuliah, tuan-tuan boleh hidupkan sunnah takbir. Kita takbir, dan takbirnya takbir dengan lafaz-lafaz yang diketahui seperti mana dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, amal ibadah yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita mengucapkan tahniah antara satu sama lain. Sekarang ni di mesej saya sekalipun, di handset saya ni, saya dah terima penuh dengan mesej-mesej ucapan tahniah dengan kedatangan hari raya Idul Adha. Orang pertama sekali hantar, Profesor Madia, Dr. Zaimi, first sekali hantar. Masuk maghrib dia first mesej sampai, beliau dah mengucapkannya. Menunjukkan bahawa inilah dia amalan yang perlu kita lakukan, perlu kita hidupkan pada hari-hari ini. Jadi ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Jumpa siapa yang ada, nak ucapkan dengan siapa? Orang sebelah kita, isteri kita, anak-anak kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Kerana selama ini kita masing-masing berusaha beramal ibadah untuk berlomba-lomba beramal di 10 Zulhijjah, maka kita ucapkan tahniah. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana yang dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair, dalam satu athar diriwayatkan oleh Jubair bin Nufair, beliau berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yawm al-Eid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka bertemu antara satu sama lain di hari-hari Idul Adha, hari-hari raya, iaitu di hari-hari ini, mereka akan mengucapkan antara satu sama lain, taqabbalallahu minna wa mink. Taqabbalallahu minna wa mink. Dan saya ucapkan pada tuan-tuan perempuan terutama yang baru hadir, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah yang kita lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ghafarallahu lana wa lakum wa kullu amin wa antum bi khair. Insya-Allah, inilah amalan yang patut kita lakukan. Amal-amal ibadah yang patut kita lakukan. Amal ibadah yang ketiga, itu besok pagi, keempat. Amal yang keempat yang patut kita lakukan ialah pada besok pagi hendaklah kita bersihkan diri. Iaitu ketika bangun pagi hendaklah mandi, bersihkan diri dan memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki. Bukan terbaik dalam kampung atau di kalangan kawan-kawan. Bukan berlomba untuk lebih cantik daripada kawan-kawan. Bukan itu maksudnya. Tapi bukan kita hari raya, bukan hari untuk berbangga-bangga, untuk tunjukkan kemewahan dan kecantikan. Kita zahirkan keindahan pada diri kita. Kita cantikkan diri kita. Kita mandi, kita bersihkan diri, kita wangikan pakai minyak wangi kerana memuliakan hari yang mulia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan bertujuan untuk berbangga-bangga dan berlawan dengan kawan kita. Jadi pakaian yang terbaik yang kita miliki, itulah yang kita pakai. Pakaian terbaik yang ada dalam pandangan kita, itu kita pakai. Kalau ada kemampuan untuk beli pakaian baru sekalipun, silakan. Namun bukan bererti kita pilih dan berlomba untuk memakai pakaian yang lebih cantik daripada kawan-kawan dan melebihi orang ada di sekeliling kita. Jadi yang keempat, kita mandi, bersihkan diri dan memakai pakaian yang terbaik, dan kita pakai minyak wangi. Ini adalah antara perkara-perkara yang disyariatkan. Namun bagi perempuan, berhati-hati. Berhias itu disyariatkan, namun jangan sampai masuk dalam bab at-tabarruj. Bab tabarruj, iaitu sengaja memperlihatkan kecantikan kepada selain orang yang sepatutnya, kepada selain mahramnya. Jadi wanita, bersihkan diri, cantikkan diri dengan sekadarnya, jangan sampai masuk dalam bab tabarruj. Dan diperingatkan kepada yang melakukan ibadah korban, anda bersihkan diri, mandi, pakai pakaian bersih yang terbaik, namun jangan potong kuku, jangan cabut bulu, jangan gunting rambut,
jangan cabut mana-mana bahagian kulit yang terkopek daripada badan, termasuk kolomomong dan sebagainya. Ini jenis-jenis kulit yang terbuka, yang tercabut. Ya, jangan lakukannya selagi sembelihan korban anda tidak dilaksanakan. Terutamanya bagi yang menyertai program-program sembelihan di luar negara, terutama di Makkah Al-Mukarramah atau negara-negara yang diketahui waktu mereka lewat daripada Malaysia. Jadi seperti di Makkah Al-Mukarramah, waktu mereka lewat 5 jam daripada kita. Jadi waktu kita mandi, waktu kita bersedia untuk solat di Malaysia sudah tentu. Di Mekah belum lagi waktu hari raya. Sudah tentu ibadah kurban kita belum lagi dilaksanakan. Jadi jangan potong rambut, jangan ketip kuku, jangan cabut bulu, 4 perkara, dan jangan cabut mana-mana bahagian kulit. Tunggu sehingga diketahui dengan jelas, dimaklumkan oleh penganjur atau dimaklumkan oleh kawan-kawan kita di sana bahawa ibadah kurban kita telah pun disembelih, bahawa binatang sembelihan kita telah pun disembelih. Jadi kebiasaannya orang-orang yang ikut serta dalam program kurban biasanya memang hari raya pertama tak sempat kebiasaannya. Jadi mungkin sembelihan anda hanya disembelih pada hari-hari tasyrik. Akan disembelih pada hari-hari tasyrik. Jadi untuk yang lain, anda boleh mandi, bersihkan diri, pakai pakaian yang terbaik, boleh potong kuku, boleh bersihkan apa sahaja, boleh ambil mana-mana bahagian badan sekalipun, bersihkan badan, kecuali orang-orang yang ikut kurban, mereka mandi, bersihkan diri. Yang tak boleh adalah mereka potong kuku, cabut bulu, gunting rambut, dan juga ambil kulit, mana-mana bahagian kulit yang tercabut. Dan amalan seterusnya, amalan kelima, iaitu solat hari raya. Solat hari raya sangat penting. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dikatakan solat hari raya sebagai sunnah muakkadah, dan dalam mazhab Hambali walaupun mereka sepakat bahawa ianya adalah perkara yang tidak wajib, tapi mereka kata fardu kifayah. Hanabilah kata fardu kifayah, manakala Abu Hanifah, Syekhul Islam, mazhab Abu Hanifah, dan ulama-ulama muhaqqiqin seperti Ibn Taymiyah rahimahullah, Ibn Qayyim, begitu juga ulama-ulama moden pada zaman kita, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullahu jami'an, mereka berpandangan bahawa solat hari raya adalah wajib kepada kaum muslimin. Wajib kepada kaum muslimin. Sama ada dilakukan secara berjamaah di masjid atau dilakukan secara persendirian. Bagi siapa yang mampu dan dapat giliran ke masjid, silakan, itulah tempat yang paling afdal pada keadaan waktu kita sekarang. Kalaulah pemerintah membenarkan untuk dilakukan solat hari raya di padang dan tempat yang luas, kalau di padang bola ke, di tempat parking ke, tempat yang luas, mana tempat yang terbuka, itu lebih baik. Namun kalau pemerintah dan pejabat agama telah tetapkan solat di masjid, orang yang solat di masjid itu adalah afdal. Dan siapa yang dapat giliran, jangan lepaskan peluang, rebutlah peluang untuk solat di masjid. Kalau anda pergi masjid, beberapa sunnah yang perlu anda laksanakan. Kalau anda pergi masjid, ada beberapa perkara yang perlu anda laksanakan. Pertama, bersegera ke masjid. Lebih awal pergi ke masjid itu lebih baik. Yang kedua, siapakah boleh pergi masjid? Bagi negeri, saya tak tahu SOP sekarang ni, kalau boleh pergi, semua sekali. Sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada yang dah kahwin ataupun yang masih bujang, ataupun anak dara, ataupun kanak-kanak. Hari raya disunatkan kita bawa semua sekali. Sebab itulah dikatakan antara hikmah. Kenapa kita lebih bagus untuk dilakukan solat hari raya di padang-padang dan sebagainya? Kerana memberi ruang kepada wanita-wanita yang haid, memberi ruang kepada ibu-ibu yang bawa anak-anak bersama, memberi ruang kepada kanak-kanak yang ikut serta ketika solat hari raya, untuk mereka bebas bergerak dan tinggal di tempat mana yang sesuai untuk mereka tinggal dan duduk. Itu antara hikmah lah. Selain daripada perkara ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada illah, dikatakan kenapa beliau keluar ke tempat yang lapang, kerana masjid tak muat, dan hujah orang sekarang kata masjid kita muat. Namun
Kalau kita dapat tiru 100%, iaitu kita pergi kat tempat lapang, solat tempat yang besar sebagaimana suasana zaman Nabi SAW, pasti ada kelebihannya. Dan antara hikmahnya, seperti saya sebut tadi, memberikan kemudahan kepada golongan-golongan perempuan, wanita yang haid dan sebagainya yang ikut serta. Perkara ini disebutkan oleh Atiyah. Seperti mana yang kita tahu, perkataan beliau yang masyhur, beliau berkata, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id. Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya hatta takhrujal bikru min khadriha, sehingga anak-anak dara pun keluar. Hatta takhrujal hiyad, yang haid pun keluar. Fayakun khalfan nas, mereka yang keluar ni di kalangan perempuan yang haid anak dara, mereka berada di belakang saf. Fayukabbarna bitakbirihim, mereka bertakbir. Fayukabbirna bitakbirihim, mereka bertakbir dengan takbir jemaah yang lain. Mereka ikut takbir, mereka ikut berdoa. Wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratahu. Mereka dengan mengharapkan keberkatan hari tersebut dan kesucian hari ini. Jadi kalau pergi masjid, pertama siapa dapat peluang pergi masjid, pergi. Sama ada lelaki perempuan, ikut pada SOP tempat masing-masing. Dan yang kedua, pergi masjid segerakan. Mendapat pergi masjid lebih awal, kerana di sana kita dapat berzikir, kita dapat bertahmid, kita dapat bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jalan yang kita pergi ke masjid hendaklah berbeza pada jalan kita balik. Kalau jalan pergi masjid ada dua jalan, pergi jalan A dan balik jalan B. Kalau jalan ke masjid, dari rumah kita ke masjid memang satu jalan saja, pastikan arah kita jalan tadi berbeza. Kalau kita lalu pergi ke masjid lalu arah A, balik semula arah B, ini adalah sunnah. Dan sunnah ketiga, ke masjid kalau mampu, iaitu kita masjid dalam keadaan berjalan kaki. Ini disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi berjalan dengan keadaan berjalan kaki, kerana diriwayatkan bahawa sahabat-sahabat mereka keluar dari rumah kita, mereka pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Ini adalah sunnah-sunnah yang dilakukan hari raya. Bukan saja sahabat, itu juga merujuk kepada perbuatan Nabi SAW. Cuma ada orang tanya, kalau Nabi rumah kan dekat ke masjid, memang Nabi jalan kaki. Sebab tu saya sebut sahabat. Ada sahabat yang berjauh, bukan Nabi saja, Nabi berjalan kaki ke masjid balik semula, memang rumah Nabi dekat. Sahabat-sahabat yang jauh sekalipun, mereka berjalan kaki dan balik semula dengan keadaan berjalan kaki. Dan inilah antara sunnah-sunnah yang patut kita lakukan ketika pergi ke masjid. Manakala bagi siapa yang tak mampu ke masjid, yang tak dapat giliran, hendaklah hidupkan solat Idul Adha secara berjamaah di rumah dengan 2 rakaat. 2 rakaat seperti mana yang kita tahu, seperti mana tuan-tuan boleh rujuk kepada panduan-panduan yang disediakan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan sunnah hari besok. Selepas kita solat, baru kita sembelih. Dan satu peringatan, hendaklah sebelum kita tidak makan sebelum kita solat, iaitu makan makanan yang mengenyangkan. Kita makan untuk sekadar untuk jamah tak apa. Tapi kalau makan kenyang, hendaklah kita makan selepas kita balik daripada masjid. Untuk hari raya Idul Adha. Manakala hari raya Idul Fitri terbalik. Hari raya Idul Fitri, kita disunatkan untuk kita solat, kita makan dulu sebelum kita ke masjid. Untuk Idul Adha, kita pergi masjid, balik semula baru kita makan. Lebih baik kalau kita mampu makan makanan yang mengenyangkan, itu adalah makanan daripada binatang yang kita sembelih. Okey, kita balik semula. Saya kira sekali imbas sebelum kita masuk pada tajuk kitab kita. Pertama, untuk hari raya, tuan-tuan takbir. Perbanyakkan takbir. Yang kedua, hantarkan ucapan tahniah dan telefon, tanya khabar dan ucap tahniah kepada kawan-kawan, keluarga, kepada ibu bapa dan siapa yang dirasakan perlu. Ketiga, pada hari besok hendaklah mandi, bersihkan diri, pakai pakaian terbaik dan berwangi-wangian. Yang keempat, pergi ke masjid dalam keadaan dengan adab-adab seperti mana yang disebutkan. Itulah yang terbaik, dengan berjalan kaki, dengan ikut jalan yang berbeza pergi dan pulang. Bawa semua ahli keluarga kalau dibenarkan. Kalau dibenarkan oleh pemerintah ikut pada SOP negeri masing-masing. Dan yang kelima, amal ibadah yang perlu kita lakukan adalah sembelihan korban
Kalau kita mampu buat pada hari besok, itu adalah lebih baik, iaitu dalam bab menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan disunatkan bagi siapa yang melakukan ibadah kurban, hendaklah dia makan daripada sebahagian daripada daging kurban tersebut. Ini disunatkan. Kalau tuan-tuan buat kurban dekat rumah, bukan di luar negara, jadi ada kelebihan, ada dagingnya makan. Walaupun daging kambing, walaupun yang tak suka kambing, ramai ada orang perempuan tak suka makan kambing, kena makan juga, jamah sikit, mengambil sunnah Nabi SAW. Jadi kalau sembelih macam mana? Sembelih dengan tangan sendiri kalau mampu. Kalau tak mampu, hendaklah hadir, tengok orang sembelih. Supaya mana Nabi perintahkan kepada Fatimah untuk tengok sembelihannya. Kalau tak mampu tengok, kita hadir dalam majlis. Ada orang memang tak mampu tengok, dia nampak darah dia yang pingsan. Jadi dia hadir dalam majlis, dia tahu bahawa ketika disembelih itu sembelih untuk dia. Dan dia ketika sembelihan tersebut, niatkanlah pahala kepada siapa yang diinginkan. Dan ini dalam ibadah sembelihan. Dan perlu saya ingatkan terakhir sebelum kita masuk pada buku kita baca tentang makan atau sunnah an-nabawiyah. Terakhir, kita ingatkan bahawa hari raya adalah salah satu daripada hari untuk kita beribadah kepada Allah. Kita sambut hari raya sebab kita taatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zahirnya yang kita nampak makan, minum dan bergembira, tapi kegembiraan kita hendaklah mengikut yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya bukan hari untuk kita sibuk dengan lagu-lagu raya. Alhamdulillah, raya korban ni tak banyak lagu macam raya Idul Fitri. Raya Idul Fitri banyak lagu. Jangan pula ada orang kata nak meriahkan hari raya Idul Adha dengan perbanyakkan lagu. Jadi kita sibuk dengan lagu, kita lupa dengan takbir. Sedangkan syiar yang perlu kita hidupkan pada hari raya adalah zikrullah, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang terhad ini, yang boleh dihitung, dihitung. Jadi jangan buat perkara haram, jangan sibukkan diri dengan dengar perkara haram, jangan sibuk tonton, jumpa ramai-ramai berkumpul, kita bawa filem-filem, macam-macam drama di kalangan anak-anak muda. Begitu juga pada hari raya bukan hari untuk berjumpa lelaki perempuan yang bukan mahram. Hari raya adalah hari ibadah, maka jangan sambut hari ibadah ini dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pembaziran. Elakkan pembaziran. Kalau boleh manfaatkan semua makanan yang ada pada kita. Manfaatkan dengan cara yang sepatutnya. Jangan ada pembaziran. Jangan makan terlalu banyak, jangan melampau, kerana melampau tidak digalakkan dalam syariat. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum tapi jangan melampau, jangan lebih. Kerana lebih itu melampau itu antara jenis pembaziran. Dan terakhir sekali, perbanyakkanlah amal-amal soleh yang umum pada hari raya seperti mana hari-hari yang lain, iaitu banyakkan melakukan amal kebaikan yang kita mampu, banyakkan sedekah, sambung silaturahim, ziarah keluarga, tinggalkan pergaduhan, tinggalkan permusuhan, maafkan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, adik-beradik dan sebagainya. Bersihkan hati kita daripada segala dengki, bersihkan jiwa kita daripada dosa, dan mengasihi orang-orang miskin, fukara, menolong anak-anak yatim, tolong orang-orang yang berada dalam kesusahan dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara umum yang patut kita lakukan pada hari raya korban. InsyaAllah kita masuk kepada tajuk kita berkaitan dengan makan atau sunnah an-nabawiyah. Saya mohon maaf memang saya ambil masa yang panjang untuk cerita tentang hari raya, kerana alhamdulillah rezeki Allah berikan saya berkuliah dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam hari raya, dan saya ambil peluang untuk peringatkan. Kenapa nak cerita pasal hari raya sedangkan tajuk kita makanan sunnah? Ini mengambil peluang. Sebab apa yang saya ingatkan, saya harapkan tuan-tuan dapat amal. Harapkan ada something yang tuan-tuan lupa, saya dapat ingatkan. Bila tuan-tuan ingat, tuan-tuan amal. Paling kurang tuan-tuan sambil dengar ni, tuan-tuan bertakbir. Dan kalau susah nak takbir sambil dengar, takbir dengan lafaz biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbanyakkan takbir atau tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak semestinya dengan lafaz seperti mana takbir raya. Kalau waktu dah kosong nanti, takbirlah dengan takbir, dengan sirah, dengan gaya takbir raya seperti yang kita hafal, yang kita tahu pelaksanaannya dalam masyarakat kita. Lafaz takbir, saya
sarankan ikutlah lafaz takbir yang ma'ruf. Walaupun tiap-tiap tempat, tiap-tiap negara ada sirah yang terkenal di tempat masing-masing, tidak ada lafaz yang betul-betul yang ditetapkan. Lafaz yang awal tu sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sama. Tapi lafaz sambungannya itu adalah perkara yang diberikan. Allah Subhanahu bukakan keluasan pada kita untuk memuji Allah Subhanahu taala dengan lafaz-lafaz yang selayaknya, yang selayaknya untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey, tuan-tuan puan, kita masuk pada pembacaan kitab. Kitab Makanat Sunnah An-Nabawiyah. Kedudukan Sunnah An-Nabi, Sunnah An-Nabawiyah, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karangan Dr. Umar bin Nusrih Al-Husaini hafizahullah. Hari ini kita masuk pada muka surat 256. Bagi tuan-tuan yang kalau tengok scroll balik, saya lupa sebenarnya. Saya lupa untuk uploadkan ataupun untuk re-upload ataupun untuk repost mula. Sedangkan ini nota ni telah pun ada dalam nota-nota sebelum ini, kerana kita masih lagi baca tajuk yang sama. Jadi pada muka surat 200, kita berada di muka surat 256, iaitu membincangkan tentang, di bawah tajuk besarnya adalah menolak pandangan atau menolak hujah golongan anti hadis. Menolak hujah golongan anti hadis. Secara ringkasnya itu tolak golongan yang tidak menerima hadis sebagai hujah. Dan kita masih lagi dalam bab tamhid. Tamhid artinya satu mukadimah yang penting untuk difahami sebelum kita berhujah dan berdebat dengan golongan anti hadis. Okey, ataupun golongan yang menolak sunnah, bukan anti, menolak sunnah pada perkara-perkara tertentu. Tolak hadis ada banyak bab. Kadang-kadang tolak hadis secara langsung, ada yang tolak hadis ahad, ada yang tolak pemahaman hadis, ada yang tolak pemahaman sahabat dan sebagainya. Semuanya berkaitan dengan jenis-jenis penyelewengan dalam bab hadis. Syekh telah memperkenalkan erti dalil kepada kita. Kemudian Syekh juga telah memperkenalkan kepada kita cara-cara untuk kita berinteraksi dengan dalil, iaitu beristidlal dengan dalil. Kemudian Syekh pada pertemuan kita yang lepas, Syekh membincangkan tentang golongan-golongan yang telah menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dalam bab dalil dan istidlal. Golongan pertama yang beliau sebutkan adalah golongan Khawarij. Golongan Khawarij. Kita dah bincangkan bentuk-bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh golongan Khawarij secara ringkas. Ada yang tanya, Ustaz, apakah penyelewengan tersebut? Saya tak hadir. Tak apa tuan-tuan. Yang tak hadir pada perbincangan pada 2-3 minggu lepas, kita akan ulang balik. Sebab apa yang saya sebutkan itu hanyalah ringkasan daripada apa yang akan kita baca. Cara berhujah dengan golongan Khawarij. Golongan yang kedua yang menyelisihi ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, golongan Syiah. Golongan Syiah. Ini juga telah kita bincangkan. Golongan Syiah. Sama juga, bagi siapa yang tak sempat hadir, tak sempat dengar, kita akan baca semula tentang penyelewengan yang telah dilakukan oleh golongan ahli Syiah secara umum selepas ini. Masih lagi ada beberapa kuliah untuk kita bincangkan tentang penyelewengan golongan Syiah. Golongan ketiga yang juga menyelisihi ahli sunnah wal jamaah dalam bab sunnah, dalam bab dalil, dalam bab sunnah Nabi SAW, dalam bab pemahaman sunnah, ialah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah yang diketuai oleh Wasil bin Atha. Wasil bin Atha. Golongan Mu'tazilah, sebut sahaja golongan Mu'tazilah, kita tahu bahawa golongan ini adalah golongan yang mengutamakan akal lebih daripada dalil. Golongan yang mendahulukan akal lebih daripada dalil. Dengan erti, akal yang dimaksudkan itu adalah mengutamakan akal yang dipelajari dalam ilmu falsafah lebih daripada dalil. Jadi kalau disebutkan bahawa golongan yang mengutamakan akal daripada dalil, bukan bererti orang yang menggunakan akalnya secara bijak. Mereka adalah golongan yang lebih mengutamakan dalil-dalil falsafah lebih daripada dalil-dalil syarak. Ini maksud mereka mendahulukan akal. Kerana istilah akal yang mereka sebutkan adalah pengetahuan terhadap ilmu falsafah dan ilmu kalam. Dan kaedah penghujahan mengikut ilmu mereka. Itu maksud akal.
bukan akal fitrah. Kalau yang dimasukkan akal fitrah, sudah pasti tidak akan berlaku pertembungan antara akal manusia dengan hadis dan ayat Quran. Takkan berlaku pertembungan antara ayat Quran dan hadis dengan akal manusia yang sehat, kerana akal manusia itu tidak akan bertentangan dengan syarak, dan semua hukum syarak dari syarak sesuai dan selari dengan akal. Sebab itulah fungsi akal adalah untuk mengiyakan, membenarkan, membuktikan kebenaran yang telah wujud dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca apa yang disebut oleh Syekh Hafizahullah. Syekh kata, wa minhum al-mu'tazilah, dan antara golongan yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini adalah golongan mu'tazilah. Fal aqlu indahum asasul ma'rifah. Akal, maka akal di sisi golongan ini, golongan mu'tazilah, adalah asas ilmu pengetahuan. Wa masdarut talaqi al-awwal, dan sumber pengambilan ilmu yang pertama. Wal Quran was sunnah wa in adduhuma min jumlatil adillati syar'iyyah fal aqlu huwal qadi wa hiya khadi'atun li sultanil aqli. Kata Syekh, Al-Quran dan sunnah, walaupun mereka menghitung kedua dalil ini sebahagian daripada dalil-dalil syarak, namun akal adalah penentu kepada dalil ini. Akal adalah penentu dan qadi, iaitu yang menetapkan, yang menghukum. Akal yang menghukum dalil tersebut, dan akal dan Al-Quran dan sunnah perlu patuh dan ikut kepada hukum akal. Fayastahsinul aqlu ma ra'ahu hasana. Maka akal akan menyatakan manakah ayat Quran dan hadis yang baik yang boleh diterima. Wa yastaqbihu ma ra'ahu qabiha, dan akal akan menghukum manakah ayat Quran dan hadis yang dilihat buruk atau tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kaedah mereka dahulukan akal. Kalau berlaku pertentangan, mereka kata akal adalah yang awal. Manakala ayat Quran dan hadis yang bertentangan dengan akal mereka, akan dilakukan kaedah-kaedah tertentu untuk dijadikan ayat Quran itu seolah-olah selari dengan pandangan mereka, dengan kaedah-kaedah yang mereka telah tetapkan. Wa yunkiruna kathiran min marwiyati sahabah, dan mereka menafikan, mereka mengingkari kebanyakan riwayat-riwayat hadis daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kenapa mereka mengingkari daripada sahabat? Sebab mereka mengatakan bahawa sahabat ini adalah generasi golongan yang tidak menggunakan akal dengan secara optimum. Golongan Mu'tazilah bukan sekadar sesat kerana mereka menggunakan akal dan mendahulukan dari syarak, malah mereka melakukan satu jenayah yang lain, jenayah ilmiah yang lain. Mereka menisbahkan sahabat golongan yang literal, golongan yang tidak banyak berfikir, golongan yang lebih banyak dalam bab berjihad mereka mengaku sahabat berjihad, sahabat beramal. Tapi dalam bab pemikiran, bab akal, mereka kata akal mereka lebih agung, mereka lebih banyak berfikir. Apa yang mereka fikir, apa yang mereka hasilkan daripada perkara-perkara ilmiah lebih besar, lebih agung daripada apa yang telah dicapai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab tu mereka tolak riwayat-riwayat sebahagian riwayat-riwayat sahabat. Begitu juga tabi'in, dan lebih lagi sahabat-sahabat dan tabi'in yang mereka kategorikan sebagai fasik. Ini perbincangan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mereka sesat dalam bab ini atau bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah dalam bab ini kerana punca asalnya mereka mendahulukan akal. Mereka mendahulukan akal, iaitu mendahulukan cara fikir guru mereka. Cara fikir guru mereka. Guru mereka mengambil daripada al-falsafah. Akhirnya akal yang dimaksudkan adalah ilmu falsafah. Bukanlah akal yang dimaksudkan adalah akal yang fitrah. Jadi apa yang guru mereka putuskan, itulah dikatakan sebagai akal. Apakah kaedah yang guru mereka telah tetapkan, itulah dikatakan sebagai akal. Dan ayat Quran dan hadis Nabi SAW bertentangan dengan kaedah yang guru mereka tetapkan, bertentangan dengan keputusan yang guru mereka telah tetapkan, dianggap sebagai maknanya perlu disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan. Dan mereka katakan bahawa apa yang guru mereka tetapkan itulah akal yang sepatutnya wujud kepada seluruh manusia. Jadi mereka jadikan hukum akal atau dalil-dalil akal yang diputuskan dalam ilmu kalam atau dalam ilmu falsafah sama ada yang cenderung kepada
Mu'tazilah yang cenderung kepada ilmu kalam, ada Mu'tazilah yang cenderung kepada ilmu falsafah. Cara pemikiran mereka ni sama-sama mengagungkan ilmu akal. Sebab itulah lafaz yang paling sempurna untuk mereka disebutkan sebagai akal, kerana mereka terdiri dari golongan yang cenderung kepada ilmu falsafah dan ilmu kalam, dan kesemuanya menggunakan akal. Jadi, apakah pendirian mereka terhadap sunnah Nabi SAW? Yang sunnah Nabi SAW yang bersesuaian dengan mereka terima. Walaupun level tarafnya bagaimana sekalipun, mereka akan terima. Manakala sunnah Nabi SAW yang bertentangan dengan kaedah mereka akan tolak dengan pelbagai cara. Kalau hadis-hadis mutawatir yang mana confirm mereka tak mampu nak tolak, mereka akan tolak dengan menetapkan pemahaman yang sesuai dengan cara mereka, iaitu mereka mentakwilkan dengan kaedah-kaedah yang mereka tetapkan. Mesti dalil-dalil yang mutawatir mesti ditafsirkan sesuai dengan apa yang telah mereka putuskan. Seperti apa? Ayat Quran. Semua ayat Quran yang bertentangan dengan kaedah Mu'tazilah perlu ditakwilkan sesuai dengan cara fikir Mu'tazilah. Semua hadis-hadis Nabi yang mutawatir, kalau bertentangan dengan kaedah i'tizal, kaedah Mu'tazilah, maka perlu ditakwilkan sesuai dengannya. Manakala selain daripada dalil-dalil mutawatir, seperti dalil ahad, seperti hadis-hadis Nabi SAW secara umumnya, mereka tolak atas alasan hadis itu hadis ahad. Tapi kalau hadis itu tidak bertentangan dengan kaedah mereka biarkan, mereka terima. Mereka terima. Sebab itu, hatta sebahagian daripada mereka menolak sebahagian hadis mutawatir. Sebahagian mereka tolak hadis mutawatir. Yang kita kata tadi, mereka takwilkan. Ada sebahagian daripada mereka, bukan sahaja mereka takwilkan, malah mereka mengingkari. Sebab tu kalau kita tengok apakah pendirian Mu'tazilah dengan sunnah, mereka sentiasa meragukan kesahihan sunnah. Meragukan bukan pada sanadnya dengan mencari kesahihan, cari sanad dan mengetahui perawi tersebut thiqah atau tidak dengan mengkaji ilmu jarah wa ta'dil. Mereka mengesyaki kesahihan pada isi kandungan hadis. Berbeza daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah berhati-hati menerima hadis dengan mengkaji sanad. Bila sanad itu jelas dan sahih, maka mereka akan terima 100% apa yang terkandung dalam hadis, setelah mereka lihat tidak ada pertentangan dan kesilapan. Manakala Mu'tazilah, mereka yang dari segi sanad itu cerita nombor 2. Cerita pertama adalah isi kandungan itu bertentangan atau tidak dengan pemikiran yang mereka bawa. Walaupun hadis mutawatir, mereka akan tolak. Sebahagian tolak secara total kerana mereka kata sumber pertama agama adalah akal sebelum Al-Quran dan Sunnah. Akal yang adalah asas. Okay. Ataupun ada sebahagian mereka terima Al-Quran dan Sunnah tapi dengan cara ditakwilkan, iaitu disesuaikan fahamannya dengan cara yang dibawa oleh golongan Mu'tazilah. Perkara yang paling pelik yang Mu'tazilah tetapkan, mereka letakkan dengan lafaz satu kaedah, iaitu wajib. Mana ada orang kata wajib, kata wujubu ma'rifatillahi bid-dalil. Ini kaedah yang asas yang mereka perjuangkan. Wajib mengenal Allah dengan dalil. Nampak macam sedap, dengar-dengar macam sunnah pula. Wajib mengenal Allah dengan dalil. Ini kaedah yang asas yang disebutkan oleh golongan Mu'tazilah. Apa erti wajib mengenal Allah dengan dalil di sisi golongan ahli falsafah, golongan Mu'tazilah? Erti mereka, kenal Allah mesti dengan dalil, bukan dengan iman yang mereka katakan sebagai iman basit, iman yang ringkas, iman yang sikit. Tak, mesti dengan dalil. Apakah dalil yang dimaksudkan? Dalil dimaksudkan adalah dalil kalamiyah, dalil ahli falsafah dengan al-kalam. Itu perlu mengetahui, perlu membezakan yang makna khaliq dengan makhluk dengan kaedah mengenali jauhar dan juga arad. Kenal sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk. Jadi nak kenal Allah, wajib faham dulu apa itu jauhar, apa itu arad. Iaitu istilah yang mereka tetapkan. Mereka kata semua jauhar yang makhluk itu mesti terdiri daripada jauhar dan arad. Mesti terdiri daripada jauhar ataupun arad, mana atom dan sifat-sifatnya.
Mana unit yang paling kecil untuk kewujudan fizik adalah atom. Dan atom dan sifat-sifatnya yang bergerak atau sifat-sifatnya yang lain itu dinamakan sebagai arad. Jadi mereka nak cerita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mereka wajibkan kenal Allah dengan dalil. Di dalil mereka tetapkan, mereka kata kenal dulu apa dia jauhar, apa dia arad. Setelah kenal itu, ketahuilah Allah tak sama dengan jauhar dan Allah bukanlah jauhar, Allah bukan arad, atau tak sama dengan makhluk. Dan bila mereka detailkan, bukan setakat jauhar dan arad, segala kaedah yang dibincangkan, semua sekali, termasuk makulatul asyar, mana kaedah klasifikasi 10 yang diperkenalkan, yang diambil daripada Aristotle, dan juga kaedah-kaedah yang lain yang dikembangkan, menyebabkan berpuluh-puluh urusan berkaitan dengan makhluk perlu dihafal, dan mereka kata Allah tak boleh bersifat dengannya. Kita sama dari segi apa? Allah tak sama dengan makhluk. Tapi kaedah mereka, kaedah pendalilan yang mereka wajibkan, kaedah-kaedah yang mereka tetap itu adalah kaedah yang tidak sesuai untuk dimasukkan ilmu tauhid. Akan dibincangkan nanti lebih detail. Jadi golongan Mu'tazilah, mereka kata kaedah yang mereka perjuangkan wajib kenal Allah dengan dalil. Tapi dalil yang dimaksudkan adalah dalil akal mengikut kaedah falsafah atau kaedah kalamiah, kaedah alul kalam. Ini yang dilakukan golongan Mu'tazilah. Sebab itu mereka kata perkara yang paling awal yang wajib dilakukan oleh seorang mukmin, yang boleh menjadikan seorang mukmin adalah mencari dalil. Mencari dalil. Jadi perkara asas untuk seorang itu beriman, kewajipan pertama, mana awalul wajib 'alal mukallaf, perkara yang paling wajib kepada mukallaf, mereka katakan adalah mencari dalil ataupun berdalil. Mana ada yang kata berdalil, ada yang kata mencari dalil, ada yang kata ada niat untuk cari dalil. Dan dalil dimaksudkan adalah belajar ilmu falsafah atau belajar ilmu kalam, belajar kaedah pendalilan mengikut akal. Pendalilan mengikut akal. Dan tiap-tiap mazhab ahlul kalam ada kaedahnya. Golongan falsafah ada kaedahnya. Golongan yang terpengaruh dengan golongan sedikit terpengaruh dengan golongan Mu'tazilah, golongan Asy'ariyah, dalam bab-bab tertentu mereka juga ada kaedah-kaedah tertentu yang akan dibincangkan oleh Syekh Hafizahullah. Jadi akal yang dimaksudkan bukanlah akal fitrah, tapi ilmu kalam ataupun ilmu falsafah. Jadi nak kenal Allah, bukan kenal Allah dengan kadar fitrah yang ada pada manusia, yang memahami, yang yakin. Maksudnya dengar ayat Quran yakin tanpa mengetahui dalil akal pada mereka. Sebab itulah oleh kerana asas inilah mereka mempersendakan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka kata iman yang ada pada sahabat merupakan iman yang basit, iman yang simple. Kenal Allah mudah, percaya begitu sahaja tanpa perlu dalil. Sedangkan kami mengetahui dalil. Kami tahu apa erti jauhar, kami tahu apa itu arad, dan kami tahu Allah tak sama dengan jauhar dan arad. Dan mereka berbangga dengan kaedah ini. Inilah dia golongan Mu'tazilah. Jadi mereka ialah golongan yang mendahulukan ilmu akal daripada ilmu syarak. Sebab itulah kalau kita tengok pada mereka, banyak keluar daripada kata-kata tokoh-tokoh mereka yang memperkecilkan sahabat Nabi SAW dalam bab ini. Seolah-olah mereka perkecilkan. Walaupun kadang-kadang kita nampak cara bahasa nampak macam memuliakan, tapi hakikatnya dalam bab iman, mereka mengatakan iman yang ada pada sahabat dan juga pada generasi awal adalah iman yang basit atau iman yang simple, sedangkan mereka adalah iman yang perlukan iman yang berdasarkan kepada dalil. Ini disebutkan oleh Qadi Abdul Jabbar. Disebutkan oleh Wasil bin Atta' sendiri, disebutkan oleh Ibrahim An-Nazzam, disebutkan oleh Amr bin Ubaid. Ini semua golongan-golongan tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ni satu baris kalau kita nak letakkan dalam bab ini. Sebab tu mereka bila mereka sebutkan tentang iman saja, mereka pasti sebutkan akal itu adalah utama. Dan mereka membayangkan bahawa akal yang mereka perjuangkan adalah akal yang ada pada seluruh manusia, sedangkan perkara itu jauh daripada hakikatnya. Okey. Jadi apakah perkara yang paling wajib? Perkara yang paling wajib, yang paling awal yang diwajibkan kepada mukallaf bukan kenal Allah dengan dalil. Sebab apa? Kita kenal Allah, mengetahui bahawa Allah itu wujud. Kita tahu Allah itu wujud dengan fitrah kita. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat sempurna secara mutlak dengan fitrah kita.
Kita kenal Allah, kemudian datang ayat Quran beritahu pada kita, kita beriman dengan ayat Quran. Jadi kita kenal dengan fitrah, kemudian diikrarkan dengan ayat Quran. Ini bukan iman yang simple, ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Kalau fitrah kita, akal kita menerima bahawa Allah itu wujud dan Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dengan sifat-sifat rububiyahnya, dengan segala sifat rububiyahnya, ini adalah iman yang sempurna. Kerana apa yang kita faham itu dikuatkan dengan ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Percaya kepada mana fitrah yang diiakan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan kita beriman dengan Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan fitrah tadi, ini merupakan iman yang sempurna. Bagi golongan Mu'tazilah tak sempurna. Dia wajib belajar ilmu kalam, wajib belajar ilmu falsafah. Sebab tu kita kata yang perkara yang paling wajib dilakukan oleh seorang mukallaf bukanlah mencari Allah, tapi yang perkara pertama yang wajib dilakukan adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kenapa kita tak kata bahawa yang paling awal adalah mencari Allah Subhanahu mengetahui dalil kewujudan Allah? Kerana perkara itu sedia wujud pada diri manusia. Dan kalau itulah dikatakan perkara yang paling wajib kepada mukallaf, bagaimana orang-orang kafir yang juga tahu perkara tersebut? Adakah orang kafir telah melakukan kewajipan kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah mereka dah pun masuk Islam kalau mereka tahu Allah tu wujud? Adakah mereka dikatakan sebagai Islam kalau mereka tahu bahawa Allah tu yang memberi rezeki, Allah yang mentadbir alam? Kalau begitu keadaannya, sudah tentulah orang-orang Quraisy yang solat, yang solat dengan orang-orang Quraisy yang berdoa di depan Kaabah, orang-orang Quraisy yang menamakan anak mereka Abdullah, termasuk bapa Nabi SAW, orang-orang Quraisy yang melakukan ibadah haji, orang-orang Quraisy yang bertalbiyah dengan talbiyahnya sendiri. Mereka kenal Allah dan mereka tahu Allah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan alam. Tapi kenapa mereka tak beriman? Sebab mereka tidak mentauhidkan Allah dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi perkara yang paling awal yang wajib dilaksanakan oleh seorang mukallaf yang menjadikan dia sebagai Muslim bukanlah belajar ilmu falsafah dan tahu Allah itu wujud dengan kaedah falsafah, tapi perkara pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adakah tak perlu kenal Allah? Perlu. Kenal Allah, tahu Allah wujud. Tapi kita tahu itu adalah perkara fitrah. Jadi macam mana dengan golongan etis yang tak kenal Allah? Golongan etis perlu dibetulkan fitrahnya dahulu. Kalau ada golongan etis yang tak mengaku tentang kewujudan Allah, dan ini adalah perkara yang tidak mungkin. Sebab tu bila Fir'aun menafikan, mengatakan bahawa ma Rabbul Alamin, dia tanya kepada Musa, Rabbul Alamin itu siapa? Dia cerita bahawa dia mengingkari tentang Allah tu Rabbul Alamin. Nabi Musa kata, laqad alimta Fir'aun, sebenarnya kamu dah tahu dah, ma anzala haula, tiada yang menurunkan semua mukjizat yang aku zahirkan di depan kamu, yang berlaku di depan kamu, yang Allah turunkan pada aku, hanyalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya golongan etis, walaupun mereka mengingkari kewujudan Allah, tapi mereka mengingkarinya kerana mereka menggunakan akal mereka, kerana kelemahan akal mereka tak mampu mensabitkan Allah itu wujud. Namun fitrah dalam hati mereka tetap wujud. Terzahir fitrah golongan etis bila waktu mereka hilang kemampuan, waktu mereka jatuh, mereka tenggelam kat lautan, waktu mereka naik kapal terbang, kapal nak terhempas dan sebagainya, masa tu baru mereka menjerit Allah, Allah. Orang putih sebut my God dan sebagainya. Betul, golongan etis, seperti yang ketua etis Fir'aun dan sebagainya, mereka memang ada keyakinan terhadap Allah. Cuma oleh kerana mereka menikmati nikmat akal yang Allah berikan pada mereka, akal yang Allah berikan pada mereka tidak menjadikan mereka akur pada Allah, tapi menjadikan mereka sombong. Betul, golongan etis, golongan yang sombong. Dan kalau ada memang etis yang ikhlas etis, betul-betul etis, yang betul-betul etis, yang memang tak yakin Allah tu wujud, maka kita perlu yakinkan dia Allah tu wujud. Dan ketika etis telah mengaku bahawa Allah wujud, dia belum lagi dikira seorang beriman selagi dia tidak melaksanakan rukun Islam yang pertama, iaitu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Betul, kaedah Mu'tazilah yang mengatakan bahawa awal kewajipan adalah mengenal Allah dengan dalil, itu suatu pendapat yang tidak jelas, pendapat yang batil.
Sebab tu apakah dalilnya? Dalilnya semua nabi-nabi dan rasul-rasul ketika kali pertama mereka jumpa dengan manusia, mereka ajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Nabi Nuh, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Tatkala kami utuskan Nuh kepada kaumnya, Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak Tuhan yang layak disembah melainkan Dia. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Dan ketika Nabi utuskan Muaz bin Jabal ke Yaman, itu yang Nabi kata. Begitu juga yang Nabi tegaskan dalam hadis Abdullah bin Umar. Nabi kata, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk berperang dengan golongan manusia sehinggalah mereka mengucap kalimah la ilaha illallah. Berperang artinya bila berlakunya peperangan, bukan menyerang. Maksudnya tetap mempertahankan Islam walaupun dalam peperangan, sehingga mereka ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalau mereka ucap kalimah la ilaha illallah, maka fa iza fa'alu dzalika asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Bila mereka ucap kalimah la ilaha illallah, tidak ada peperangan. Darah mereka akan terpelihara, harta mereka terpelihara, kecuali kalau mereka melanggar hak-hak tertentu dalam Islam yang perlu dijalankan hukuman tertentu yang menyebabkan mereka boleh dibunuh kerana kesalahan seperti membunuh dan sebagainya. Dan hadis banyak berkaitan perkara ini, bahawa kewajipan yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Begitu juga ketika Nabi hadis Muawiyah bin Hakam, ketika Sayyidina Muawiyah bin Hakam dengan keadaan marah menampar jariah yang jaga kambing kerana kambing itu hilang seekor kerana kelalaian jariah tadi. Beliau menyesal jumpa Nabi. Nabi kata bawakan jariah itu. Beliau menyesal jumpa Nabi. Beliau bercadang untuk bebaskan jariah. Tapi Nabi SAW nak cek jariah ini beriman atau tidak. Nabi kata bawa wanita ini. Ataitu Rasulullah SAW bijariah. Kemudian mereka Muawiyah bin Hakam bawa jariah jumpa Nabi SAW. Kemudian Nabi tanya pada dia. Nabi tanya, aina Allah? Di mana Allah? Jariah kata fis sama. Dia kata fis sama. Nabi kata waman ana? Siapa aku? Jariah kata anta Rasulullah. Anta Rasulullah. Qala fa'atiqha. Maka Nabi kata merdekakan dia. Cukup ikrar dengan Allah, ikrar dengan Rasulullah SAW, ucapkan kalimah la ilaha illallah, cukup dikira seorang beriman tanpa Nabi banyak tanya berkaitan dengan dalil-dalil akal yang diwujudkan oleh golongan Mu'tazilah. Okey, saya rasa ni saya ringkas berkaitan golongan Mu'tazilah. Okey, kita masuk dulu. Antara golongan yang menyelisih Ahlussunnah dalam bab ini ialah golongan Al-Asy'ariyah. Wa hum wa in qalu bi hujjatil Qur'an wa sunnah. Mereka walaupun berkata bahawa Al-Quran dan Sunnah sebagai hujjah, faqad sarraha immatuhum bi taqdimil barahim al-aqliyah ala zawahir an-naqliyah. Akan tetapi sebahagian pada imam-imam mereka mendahulukan kaedah-kaedah akal, dalil akal ke atas dalil-dalil naqal, iaitu dalil-dalil syara'. Kama annahum la ya'tadduna bi akhbaril ahadith fil aqaid. Sebagaimana sebahagian daripada mereka tidak menerima hadis-hadis ahad dalam bab akidah. Wa ammal ijma' fayaquluna bi hujjatihi. Manakala ijma' mereka menerima dalil ijma'. Lakinna katsiran min al-ijma'at allati yahkiha mutakallimun batilah. Akan tetapi perlu berhati-hati, kebanyakan ijma' yang dinukilkan oleh golongan mutakallimin adalah ijma' yang tidak sabit, ijma' yang batil. Ini disebutkan oleh Syekh. Jadi beliau kata, walaupun beliau kata Asy'ariyah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber, tapi dalam bab tertentu, dalam bab kaedah-kaedah akal tertentu, mereka tetap mendahulukan kaedah akal lebih daripada kaedah nakal. Dan yang kedua, dalam bab akidah, mereka tidak menerima hadis ahad sebagai hujjah. Okey, sampai sini insya-Allah kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, dan minggu depan kita akan baca golongan terakhir atau kita habiskan. Okey, saya habiskan. Satu lagi. Dan golongan terakhir, kata Syekh, wa mimman khalafa fi hadzal bab aidan al-mutasawwifah. Antara golongan yang menyelisihi Ahlussunnah dalam bab ini adalah golongan mutasawwifah, iaitu golongan tasawuf yang sesatlah. Walahum maqalatin syani'ah fiha adamu ta'zimi nusus al-kitab wa sunnah wa mimma ya'tamidunahu fi talaqi al-kashf. Dan mereka mempunyai pandangan-pandangan yang melampau, dan mereka tidak mentakzimkan nusus-nusus syarak, tidak mentakzimkan dalil-dalil Alkitab dan As-Sunnah.
Dan apa yang mereka pegang teguh dalam golongan sufi adalah golongan mutasawwifah al-kasyaf. Mereka mempercayai adanya dalil kasyaf, dijadikan sebagai dalil utama. Dan di bawah dalil kasyaf itu mengandungi beberapa dalil. Seperti dalil kal-akhzi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqzah, seperti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara yaqzah, awil Khadir, ataupun bertemu dengan Nabi Khidir, ataupun kata Syekh, dalil dari segi golongan tasawuf, kat mana beza dengan ahli sunnah, mereka tidak mentakzimkan dalil Quran dan sunnah. Yang melampau di kalangan mereka lah tidak mentakzimkan, sebab mereka kata dalil Quran sunnah ni level syariat, sedangkan mereka mencapai level makrifat ataupun hakikat. Dan mereka bergantung pada apa? Setelah mereka meletakkan level Quran sunnah itu sebagai level yang awam, mereka bergantung kepada kasyaf, kepada al-kasyf, iaitu dalil kasyaf. Dan di bawahnya terletak, ada di bawah dalil kasyaf ini banyak perkara. Antaranya mereka mendakwa boleh bertemu dengan Nabi SAW secara yaqazah. Jumpa Nabi secara live. Jumpa Nabi dalam keadaan, bukan dalam mimpi, tapi dalam keadaan sedar. Jadi apa perlunya pada hadis Nabi SAW kalau mereka mampu jumpa Nabi secara yaqazah? Awil Khadir, ataupun bertemu, boleh jumpa dengan Nabi Khadir. Awil ilham, atau dapat ilham langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Awil hawatif, atau dapat bisikan suara daripada malaikat atau daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa min masadirihim, dan antara sumber mereka adalah az-zawq, ialah perasaan zawq, apa yang mereka rasa. Wa yartabit indahum bit tajalli al-ilahi wa huwa isyraku anwari iqbalil haqq ala qulubil muqbilin alaih. Dan zawq ini berkait rapat dengan konsep at-tajalli al-ilahi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan itu bertajalli dalam diri seseorang. Wa huwa isyraku anwari iqbalil haqq ala qulubil muqbilin alaih, itu Allah Subhanahu Wa Taala bertajalli dalam jiwa seseorang dan dalam hati seseorang, dalam jiwa dan hati seseorang. Dan antara sumber mereka yang lain, wa min masadirihim al-wajdu wa yarji'u fi ma'nahu ila al-mukasyafati wal musyahadati wal musyahadatu indahum ru'yatul haqq bi basaril qalbi min ghairi syubhah ka'annahu ra'ahu al-bi'ain. Antara dalil yang lain selain daripada kasyaf, dzauq dan juga kasyaf dan dzauq, sumber mereka adalah al-wujdan, iaitu maknanya apa? Mereka mampu melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hati mereka, sebagaimana mata manusia mampu melihat perkara-perkara yang zahir, maka hati mereka mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana mata biasa melihat perkara-perkara yang lain. Hasil daripada apa yang mereka sebutkan ini, maka mereka mendahulukan apa yang mereka sebutkan dan guru-guru mereka sebutkan, ilmu-ilmu yang mereka dakwa yang mereka dapati dari kasyaf, dzauq dan wajdan ini, mereka dahulukan daripada nusus-nusus syarak. Okey. Jadi insya-Allah ini secara ringkas. Saya pun baca sekali impas. Kenapa saya baca sekali impas? Sebab malam ni malam raya. Kita masing-masing ada kerja nak kemah rumah dan sebagainya, ada tugas-tugas yang lain. Jadi saya baca sekali impas. Dan yang keduanya, sebabnya adalah kita akan ulang balik. Apa yang disebutkan ini akan disebutkan secara detail, satu persatu akan datang. Jadi tak perlu saya syarahkan dengan banyak. Saya baca sekali imbas, nak tahu secara umum manakah golongan yang menolak penghujahan hadis Nabi SAW dalam bab-bab tertentu. InsyaAllah sampai sini saja. Kemudian saya nak rujuk, saya tengok pada komen tuan-tuan dan perempuan, dan sekiranya ada soalan tuan-tuan boleh kemukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi kepada Tuan Satonaka Halu. Terima kasih kepada Ustaz Abu Talha dan juga isteri yang komen. Juga terima kasih kepada Tuan Faith and Destiny. Okey, terima kasih pada yang komen, Tuan Abu Bakar, Tuan Ahmad Badri yang berikan bintang. Wafikum barakallah pada Tuan Muhammad Zack. Alhamdulillah. Okey, Allah. Okey, Puan Abu Rais Rizwan Saad, wafikum barakallah. Alhamdulillah. Siti Hufni, terima kasih sama-sama. Siti Hufi. Minta maaf kalau saya sebut nama-nama yang ada sebahagiannya nama-nama ringkasan atau gelaran.
Tuan Taufik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat hari raya saya ucapkan barakallahu fikum, taqabbalallahu minkum minna wa minkum salihal a'mal. Puan Hasnah, alhamdulillah. Dan Puan Rohaini kata ingat tak ada kelas. Alhamdulillah, hari ini pun saya pun baru diingatkan kelas pada malam ini. Jadi terima kasihlah hadir walaupun di akhir, boleh tengok pada rakaman insya-Allah. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tuan Safar Otai. Ada soalan, Ustaz, kasyaf itu apa dia, Ustaz? Ada soalan pada Tuan Safar Otai. Kasyaf ini adalah sesuatu dalil yang dijadikan sebagai dalil khusus oleh golongan sufi untuk mengetahui kebenaran. Berbeza daripada kasyaf di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah juga mempercayai wujudnya kasyaf, tapi kasyaf Ahlussunnah wal Jamaah adalah satu kurniaan Allah kepada seorang kasyaf boleh berlaku kepada seorang waliullah dengan keadaan bukanlah dalil dalam bab-bab agama. Ianya kasyaf untuk menzahirkan suatu perkara, atau Allah nak zahirkan satu kebenaran, atau untuk membantu hamba-Nya bab-bab tertentu. Ianya termasuk dalam bab karamah al-awliya. Tapi kalau kasyaf yang disebutkan oleh golongan sufi adalah kasyaf yang dimiliki oleh orang-orang yang mencapai level kasyaf dan mereka mampu mengetahui dalil syarak direct kepada direct dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun direct daripada Nabi Khidir, ataupun Allah mencampakkan dalam hati mereka ilham dan sebagainya, ilham dan juga ilmu pengetahuan yang mereka namakan ilmu laduni. Jadi kasyaf ini adalah kasyaf ini satu dalil yang umum yang berada di bawah kasyaf ni banyak jenis. Terima hadis, terima jumpa Nabi secara yaqazah lah, Khidir jumpa dengan Nabi, jumpa Nabi Khidir, dapat ilham, dapat suara-suara, bisikan suara sebagainya. Betul, mereka jadikan itu sebagai asas kepada mengetahui suatu kebenaran dalam agama. Selain daripada dalil yang dikaitkan dengan kasyaf, itu yang berganding dengannya dari zauq, perasaan. Jadi zauq, suatu perasaan dan juga rasa yang dirasai oleh mereka dalam ketika beramal dengan amalan-amalan mereka, dan juga wujdan yang mereka namakan sebagai al-mukasyafat musyahadat, iaitu mata yang mampu melihat perkara yang tak mampu dilihat orang lain, yang dikatakan diangkat hijab dan sebagainya. Ini suatu dakwaan, sehingga mereka mengatakan bahawa sebahagian daripada mereka dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala, melihat nur Allah Subhanahu Wa Taala, dan pelbagai dakwaan yang lain. Ini dalil kasyaf. Yang penting kasyaf ini adalah suatu dalil yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengetahui perkara ghaib. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah saya harap terjawab apa yang saya sebutkan. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang manfaat, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah kurang daripada saya sendiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kekurangan dan kesalahan tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pahala yang kepada kita dalam menuntut ilmu, dan Allah SWT berikan taufik pada kita untuk mengamalkan apa yang kita tahu. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa ghafarallahu lana wa lakum, wa kullu amin wa antum bi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.